Selamat petang, salam sejahtera. Berita yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia petang ini dilaporkan seorang pelawak, penulis, pelakon dan penulis lirik yang terkenal di Malaysia, siapa yang tidak kenal dengan Bob Lukman, dilaporkan meninggal dunia di kampung halamannya di Kubang Krian, Kelantan hari ini. Bob Lukman meninggal dunia di Kelantan. Saudara penonton sekalian, berusia 58 tahun, Bob Lukman telah meninggal dunia. Berita sedih itu dikongsi melalui laman Facebook oleh beberapa rakan artis dan pendakwah yang mengenali Allahyarham. Sejak beberapa tahun lalu, dia yang pernah menghasilkan banyak lirik lagu puitis termasuk Pada Surga di Wajahmu dan Taman Rashidah Utama memang mengalami masalah kesihatan sejak beberapa tahun lalu. Antara lain, dia pernah dirawat di Hospital Sultanah Bahia di Aluseta, Kedah akibat masalah jantung. Pada 22 Jun lalu, kesihatan penulis lirik Isabella itu dilaporkan semakin merosot apabila tahap penggunaan jantungnya dilaporkan hanya tinggal 10%. Arwah ketika itu bergantung pada alat bantuan jantung dikenali sebagai Implantable Automatic Cardioverter Defibrillator IADC. Dia juga pada April lalu dimasukkan di unit rawatan rapi ICU Pusat Rawatan Sultan Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuantan, Pahang. Ekoran kesehatannya kembali menyusut akibat masalah buah pinggang. Selepas meninggal dunia atau meninggalkan dunia glamour, Bob menceburi bidang perniagaan seperti menjual nasi ayam selain sesekali muncul di pentas ceramah. Pada 5 Oktober 2018, Bob kehilangan anak sulungnya, Muhammad Adam, yang mempunyai sejarah ketumbuhan dalam otak. Muhammad Adam disahkan meninggal dunia selepas pingsan di rumah mereka di Sungai Buloh. Arwah pernah menjalani pembedahan membuang ketumbuhan itu ketika berada di dalam darjah 2. Sekian dulu berita yang mengejutkan dan menggemparkan Malaysia. Berita mendukacitakan Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello. Selamat petang. Selepas 1 jam, Zahid Hamidi dibebaskan daripada 40 pertuduhan mahkamah kes rasuahnya. Apa komen Zahid Hamidi? Ini yang aku cari-cari sebenarnya, dan ramai orang juga yang nak tahu apa komen Zahid Hamidi selepas dia dibebaskan terhadap 40 kes pertuduhan rasuah. Tapi yang paling aku nak lihat, paling aku nak tahu ialah apa komen Najib kalau Najib diberi peluang untuk bercakap selepas mengetahui Zahid Hamidi dibebaskan dalam 40 kes pertuduhan rasuah. Tapi tak apalah, kita tidak ada masa dan kita tidak tahu macam mana Najib nak berikan komen, kerana yang kita tahu Najib terputus daripada akses luar. Tak tahulah kalau tiba-tiba dia pula tahu. Harap-harap merpati tak jadi merpati terbanglah pula. Baik. Jadi apa komen Zahid selepas dia menang 40 kes pertuduhan di mahkamah? Ini komen Zahid. Setelah ditelanjangkan, hari ini kebenaran ditegakkan, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata dirinya diaibkan, dimalukan dan ditelanjangkan atas tuduhan menerima rasuah walaupun sebelum mahkamah membuat keputusan. Pengerusi Barisan Nasional itu hari ini dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam daripada 4 pertuduhan rasuah berhubung menerima suapan daripada Syarikat Ultra Kirana Sdn Berhad berhubung kontrak pengendalian perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Setelah diaibkan, dimalukan, malah ditelanjangkan dengan pelbagai anggapan, dan saya telah dihukum terlebih dahulu oleh Court of Public Opinion. Tapi Jumaat ini kebenaran perundangan ditegakkan, katanya pada sidang media di Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas keputusan mahkamah hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie ke atas bekas timbalan Perdana Menteri itu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah.
Hadir berpakaian putih, Zahid ketika memberikan sidang medianya turut mengucapkan terima kasih kepada barisan peguam yang diketuai oleh Hisham T. Poltek. Anak perempuannya Nurul Hidayah yang turut hadir hari ini dilihat menitiskan air mata kesyukuran selepas keputusan mahkamah diumumkan. Jadi kita tunggulah nanti apa tweet, apa instastory daripada anak Zahid ini, kerana biasanya anak Zahid ini yaitu Nurul Hidayah ini sangat aktif di dalam laman media sosial. Kita tengoklah nanti apa tulisan dan komennya, nanti kita akan cari sama-sama. Dari hari pertama sehingga keputusan hari ini, saya amat yakin bahwa pelaksanaan perundangan telah diteliti dan diperincikan oleh yang arif hakim. Dan tentunya saya merasakan bahwa apa jua yang dipertuduhkan kepada saya merasakan biarpun saya harus reda dengan ujian yang telah ditimpakan ke atas saya, namun saya istiqamah dan amat yakin bahwa pertuduhan-pertuduhan itu tidak pernah saya lakukan, kata Zahid lagi. Dan saya amat yakin sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, ini kejayaan UMNO BN, kata Zahid yang turut ditemani oleh ahli keluarganya dan beberapa pemimpin UMNO. Zahid bagaimanapun enggan mengambil sebarang soalan daripada pemberita dan bergegas meninggalkan mahkamah sambil melambai ke arah penyokong yang hadir di luar mahkamah. Saudara penonton sekalian, untuk makluman kamu semua, belum terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada Zahid Hamidi, dan juga jangan terlalu gembira kerana kes ini belum selesai. Kes ini belum sampai ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan lagi. Kes ini boleh dibawa, seingat saya, boleh dibawa ke Mahkamah Rayuan untuk didengar sekali lagi sekiranya pihak pendakwaan ingin membawanya ke Mahkamah Rayuan. Selain daripada itu, seperti yang kita tahu, ini bukan kes pertama Zahid Hamidi. Ada banyak lagi kes Zahid Hamidi, dan salah satunya berkaitan Akal Budi. Yayasan Akal Budi itu telah pun ada prima facie dan sedang membela diri Zahid Hamidi. Saudara sekalian, itulah dia komen daripada Zahid Hamidi selepas dibebaskan 40 pertuduhan rasuah di Mahkamah Tinggi hari ini. Semoga hidup Zahid Hamidi lebih tentram selepas ini dan lebih berhati-hati lagi selepas ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Rupa-rupanya terkini berita yang amat mengejutkan kita ialah apabila pemuda UMNO cabar Mahyadin tekan butang. Semua ini susulan daripada pernah berkali-kali sebelum ini yang mana Muhyiddin kata dia bila-bila waktu boleh tekan butang untuk menarik sokongan daripada Ismail Sabri. Oleh sebab itulah pemuda UMNO pada kali ini mencabar Mahyadin menekan butang. Persoalannya, beranikah Muhyiddin Yassin menekan butang bagi menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob? Keadaan ekonomi hari ini jauh lebih baik daripada waktu beliau buat lockdown separa masak paling lama dan menggantung parlimen sewenangnya beberapa bulan. Jadi, siapa sebenarnya yang gagal urus ekonomi? Siapa Menteri Kanan Ekonomi merangkap Menteri MITI? Siapa Menteri Perancangan Ekonomi EPU? Dan siapa pengerusi Majlis Pemulihan Ekonomi? Bukankah semuanya termasuk Tan Sri daripada Parti Bunga? Sekali lagi, siapakah yang sebenarnya gagal? Apakah setelah Tengku Ismail ataupun Tengku Zafrul istihar menyertai Barisan Nasional, maka Menteri Kewangan lantikan Tan Sri bahkan disyaratkan oleh Tan Sri sendiri untuk dikekalkan sebagai Menteri Kewangan zaman Datuk Ismail Sabri Yaakob terus diisytiharkan gagal juga? Paling utama, jika Tan Sri Muhyiddin Yassin meyakini kerajaan hari ini gagal urus ekonomi dan perlu adakan PRU 15, maka jangan hanya menyalak dan menggertak, buktikan dengan tindakan sebagai anak jantan untuk segera arah anak-anak buah Tan Sri
dalam kerajaan untuk menarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Kalau berani tekan butang sekarang, kata Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Aku berharap apa yang berlaku sekarang ini dapat ditangani segera. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Malaysia ini semua bukan kerana gara-gara rakyat. Tak pernah rakyat salah, tapi yang menjadi mangsa rakyat. Pertelingkahan dan ketidakstabilan politik yang berlaku di Malaysia pada waktu ini banyak bertitik tolak daripada kemeruk kuasa ahli-ahli politik yang ada di Malaysia. Ia semua dimulakan dengan bersekongkolnya sekumpulan geng-geng pengkhianat yang telah menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Dan dalam proses menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan itu, yang terlibat sama ialah siapa lagi kalau bukan UMNO, dan juga bersama dengan geng Muhyiddin dan juga geng Azmin Ali. Jadi aku fikir kedua-dua mereka ini dalam geng menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan ini perlu dihukum dengan segera. Kalau melihat pada rentetan sejarah, inilah yang menyebabkan sehingga waktu ini tidak stabil politik Malaysia. Dan kita harap istilah tarik-tarik tali, tarik-tarik sokongan, tekan-tekan butang ini dapat dihentikan oleh rakyat pada waktu PRU nanti. Kita hukum mereka menggunakan kuasa undian kita. Kita hukum mereka menggunakan kuasa pangkahan kita. Pangkah mana yang tepat. Jangan lagi pilih mana yang merugikan kita semua. Sekian dulu ulasan kali ini. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye bye.